Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita teruskan kepada tajuk 3.2 iaitu struktur kod arahan. Okey, untuk bab ini, untuk subtopik ini, anak-anak akan belajar bagaimana cara untuk menulis kod arahan dalam aplikasi. Okey, kita tengok dahulu. Okey, 3.2.1 nombor 1 iaitu struktur kawalan jujukan dalam penyelesaian masalah. Okey, untuk tajuk ini anak-anak boleh lihat di muka surat 122 buku teks masing-masing. Okey, kita flashback balik, kita imbas kembali apakah struktur kawalan jujukan. Okey, struktur kawalan jujukan ialah melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja, iaitu dari atas ke bawah secara tertib. Okey, melaksanakan struktur kawalan secara linear, di mana setiap penyataan dilaksanakan ataupun execute mengikut urutan yang telah ditetapkan. Maknanya daripada atas ke bawah. Okey, ini adalah contoh struktur kawalan jujukan. Daripada mula, langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan seterusnya tamat. Ini adalah carta alih untuk struktur kawalan jujukan. Okey, secara jujuk. Kata jujuk ataupun urutan. Langkah demi langkah. Okey, contoh 3.23. Yang ini boleh rujuk buku teks di muka surat 123. Okey, contoh 3.23 adalah pengiraan purata markah bagi 2 ujian bulanan. Okey, permasalahan. Ini adalah leraian. Masalah dipecahkan. Okey, yang pertama dipecahkan kepada input. Okey, input iaitu 2 markah ujian bulanan. Okey, sebab di sini dia nak 2 ujian bulanan, 2 markah ujian bulanan. Okey, proses pengiraan purata. Yang ketiga adalah output. Okey, hasil bagi nilai purata. Okey, input, proses dan output. Okey, jadi anak-anak kena tahu, kena ingat. Okey. Okey, 3 jenis input. Okey, untuk input, proses dan output. Okey, kena ingat. Kena pecahkan dahulu. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang ini anak-anak boleh rujuk di muka surat 123. Ini adalah contoh pengiraan purata markah ujian dengan menggunakan aplikasi Python. Okey, bahasa pengatursyaraan Python. Okey, yang ini ni okey, sebenarnya kalau kita dah bersemuka berada di sekolah, okey, jadi anak-anak boleh guna makmal komputer untuk menggunakan perisian aplikasi Python. Tapi oleh kerana kita masing-masing berada di rumah, maka anak-anak boleh rujuk dahulu contoh yang cikgu tunjukkan ini deh. Rujuk buku teks. Okey, ini adalah contoh kod arahan menggunakan Python. Okey, contoh. Okey, ini adalah input. Masukkan markah ujian 1. Okey, masukkan markah ujian 2. Sebab tadi dia nak 2 ujian bulanan kan? Purata markah untuk 2 ujian bulanan. Okey, jadi yang pertama masukkan markah ujian 1. Okey, ni adalah kod arahan untuk memasukkan markah ujian 1. Markah ini adalah kita panggil, ni yang kita panggil pemboleh ubah.
Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah markah 1. Ni markah 2. Yang ini purata. Ini adalah pemboleh ubah. Okey, INT. INT ni adalah nilai yang boleh menyimpan nilai dalam bentuk integer. Ini sinteks untuk integer. Bermakna input ini adalah dalam bentuk integer. Maknanya pengguna yang menggunakan sistem ini, dia kena masukkan markah ujian ni dalam bentuk integer. Integer ataupun nombor bulat. Okey, nombor bulat. Sebab markah ujian ni biasanya dalam nombor bulat ke? 98, 99 contoh. Okey, kemudian yang kedua. Ni adalah input yang kedua. Okey, input yang kedua. Markah 2, integer juga. Okey, integer juga pengguna masukkan markah ujian untuk yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga, operasi. Tadi proses kan? Okey, operasi. Nak kira purata. Okey, purata sama dengan markah 1 tambah dengan markah 2 bahagi dengan 2. Yang ini kita bagi tugas kepada komputer, kepada sistem tu untuk mengira markah tersebut. Okey, kemudian yang keempat, ini adalah output. Okey, ini adalah output. Paparkan markah purata. Okey. Jadi kita nak cam manakah output? Dia bermula dengan perkataan print. Print apa? Print purata markah ujian ialah purata. Maknanya hasil pengiraan ni dia akan keluar. Hasil pengiraan ni. Purata. Nampak tak? Okey, purata. Dia akan keluar purata. Nilai yang ini. Nilai pengiraan ini. Okey. Okey, ini adalah contoh output dia. Ini input, yang ini output. Ni fungsi input. Okey, gapo dia kita nak keluar? Okey, ni contoh output dia. Okey, output yang akan keluar. Pengguna boleh masukkan markah ujian 1. Pengguna pun tekan masukkan nilai. Tapi mesti dalam bentuk integer sebab kita dah kontrol tadi dekat input tu kita letakkan sinteks INT. Okey, kemudian pengguna masukkan pula markah ujian 2, 68. Okey, kemudian purata. Sistem akan kira. Bila pengguna masukkan yang ini, sistem akan kira. Purata markah ujian ialah dia dah bahagi siap-siap. Okey, keluar purata. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, okey, adalah contoh di muka surat 1, 2, 4, iaitu contoh 3.24. 3.24. Okey, penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan jujukan. Okey, yang ini soalan. Okey, Jessica ingin membina satu atur cara yang mengira luas bagi segitiga. Dalam langkah penyiasatan, Jessica perlu memikirkan input yang dikehendaki dan proses yang terlibat. Input yang dikehendaki ialah ukuran panjang tapak dan tinggi segitiga. Okey, tapak, tinggi dan luas segitiga ialah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey, ini adalah soalan, adalah contoh. Okey, kita tengok dahulu. Okey, carta alih untuk contoh ini. Okey. Contoh ini, okey, carta alih boleh anak-anak boleh lihat di muka surat 1, 2, 3. Mula-mula sekali mesti isytihar pemboleh ubah luas, tapak dan tinggi. Okey, ada 3 pemboleh ubah. Luas, tapak dan tinggi. Okey, kemudian paparkan mesej. Masukkan ukuran panjang tapak. Okey, pengguna masukkan ukuran panjang tapak berapa cm. Okey,
Setkan tapak kepada input yang dimasukkan. Paparkan mesej, masukkan ukuran tinggi. Masuk tapak, masuk tinggi. Setkan tinggi kepada input yang dimasukkan. Dan kira luas 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, ini adalah proses yang berlaku. Kemudian, paparkan jawapan dan akhirnya tamat. Okey, ini adalah contoh menggunakan Scratch. Okey, ini adalah contoh menggunakan Scratch. Okey, Scratch dalam bentuk okey, ni kita panggil bukan output dah, ni kita panggil input. Okey, kita panggil input. Okey, kalau anak-anak boleh lihat di sini. Okey, ini adalah contoh menggunakan Scratch. Okey, di mana kita hanya tarik sahaja arahan ini ke sebelah script area. Okey, ni yang cikgu dah telah pun buat. Okey, anak-anak boleh rujuk di muka surat 125 untuk langkah 4 tu, pengekodan dengan menggunakan perisian aplikasi Scratch. Okey, tengok yang ni deh. Okey, jadi ada 3 pun boleh ubah di sini. Yang ni cikgu telah pun buat dah. Okey. Variable yang pertama adalah luas, tapak dan tinggi. Okey, jadi hot scratch ni kita hanya masukkan sahaja. Kita tarik, kita drag. Drag and drop. Drag and drop. Okey. Jadi, ini adalah contoh input. Okey, input yang dimasukkan. Pengekodan lah maknanya. Okey, lagu mana? Ini adalah contoh pengekodan yang berlaku. Okey, dan ini adalah contoh output. Okey, ni contoh output. Okey, cikgu tunjuk macam mana contoh output. Okey, ni adalah input yang telah kita masukkan. Kod arahan yang telah kita masukkan. Okey. Jadi, okey, ni contoh yang kita dah buat. Cikgu cuba run. Okey, masukkan. Dia tanya, dia ask, masukkan ukuran panjang tapak. Okey, jadi cikgu masukkan contohnya seperti buku teks awak tu kan. Cikgu masukkan tapak tu sama dengan 15. Okey. Dia pun tanya, masukkan ukuran tinggi pula. Okey, cikgu masukkan 30. Okey, kemudian dia keluar. Dia output, dia automatic kira. Luas segitiga ialah 225. Ini adalah output yang keluar. Ni sama dengan yang ini. Okey, ni output yang keluar lah. Okey. Kemudian menggunakan Python, anak-anak boleh rujuk di muka surat 125. Macam mana kod arahan menggunakan Python? Dia kena type. Kalau Python ni dia kena type lah kod arahan. Kalau Scratch, kita drag and drop saja. Okey, so kena type betul-betul. Okey, tapak. Ni boleh tengok dah, boleh rujuk. Okey. Okey, formula. Okey, kemudian cetak output luas. Okey, dan ini adalah contoh output di muka surat 126. Ni yang akan keluarlah bila pengguna masuk. Masukkan panjang tapak 15, masukkan ukuran tinggi 30, maka output yang akan keluar adalah luas segitiga ialah 225.0 cm. Dalam cm lah sebab di sini kita dah letakkan. Okey. Kemudian, ni contoh. Kalau pengguna tu masukkan 33 pula sebagai tapak. Dan masukkan tinggi 25.3. Jadi output yang akan keluar adalah 417.45. Okey. Okey, ni contoh.